Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur setingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang berkat ini kita dapat bersama sekali lagi secara dalam talian. Dan ini adalah program kali kedua antara saya dengan Masjid Abdullah bin Zubair, dan saya sekali lagi dijemput pada pagi ini bagi membicarakan sebuah tajuk, iaitu syarah doa kunut. Dan kita orang Melayu ini amat sinonim dengan bacaan doa kunut, lebih-lebih lagi apabila kita mendirikan salat fardu subuh. Kerana di dalamnya, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bacaan kunut subuh adalah termasuk sebahagian daripada sunat al-ab'ad di dalam salat subuh. Jadi apabila kita selalu membaca bacaan doa kunut ini, sama ada ketika salat subuh dan juga sama ada ketika salat witir, iaitu pada bulan Ramadan Al-Mubarak pada pertengahan yang kedua, iaitu baki 15 yang kedua daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita ingin, orang kata, meneliti dan memahami makna-makna bacaan yang kita baca. Sebagai contoh, tatkala kita membaca doa kunut di dalam salat subuh, cuba kita hayati apakah maksud dan kefahaman di sebalik doa yang kita baca. Kerana doa yang difahami itu adalah doa yang lebih utama untuk menjadikan ia mustajab. Maknanya apabila dihayati dan difahami, maka baru kita akan dapat mencapai kemustajaban doa tersebut. Baik, jadi kita akan pergi satu persatu. Pertama sekali, doa kunut yang kita nak jadikan sebagai topik perbahasan kita pada pagi ini adalah doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunda Nabi yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kata Al-Hasan radhiyallahu anhu, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada aku ini beberapa kalimah untuk aku membacanya di dalam salat witir. Inilah kita kata asas bagi bacaan doa kunut, diambil daripada bacaan kunut semasa salat witir. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada aku beberapa kalimah untuk aku membacanya di dalam salat witir. Dan daripada bacaan inilah turut terpakai di dalam mazhab kita ini untuk kunut subuh. Jadi bacaan yang sama, kunut witir dan juga kunut subuh, bacaannya adalah bacaan yang sama. Kemudian kata Al-Hasan, doa yang diajarkan tersebut berbunyi, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait,
فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربي وتعاليت. Itulah dianya lafaz doa kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh baginda alaihi salatu wassalam kepada cucunda Nabi yang bernama Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Baik. Apabila kita meneliti satu persatu, maka kita nak mulakan perbahasan kita ini dengan sebutan Allahumma hdini fi man hadait. Terjemahannya, ya Allah, kau berikanlah aku ini hidayah agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat hidayah daripadamu. Sebenarnya kalau kita teliti, permintaan pertama dalam doa kunut adalah permintaan pertama juga dan merupakan satu-satunya permintaan dalam surah Al-Fatihah. Seperti yang kita tahu, Al-Fatihah ini dia ada 7 ayat. 7 ayat dimulai awalnya dengan pujian semata-mata kepada Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selepas 5 pujian kita lakukan kepada Allah, maka datanglah kita doa yang pertama, Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami ini hidayah agar kami mendapat jalan yang lurus. Jadi ia kan sama sahaja dengan permintaan pertama kita juga dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, beri aku ini hidayah agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat hidayah daripadamu. Kalau kita nak kait apa maksud hidayah yang kita minta, maka kita boleh relatekan juga dengan hidayah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Hidayah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah tersebut, apabila Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah agar kami mendapat jalan yang lurus, lalu Allah memberitahu jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan bagi golongan yang telah kau beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan golongan yang kau murkai dan bukan juga jalan golongan yang sesat. Di sini ada 3 kelompok atau 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mendapat nikmat. Golongan yang kedua, golongan yang dimurkai Tuhan. Dan golongan yang ketiga, golongan yang sesat. Yang kita minta hidayah daripada pagi sampai kepada waktu malam di dalam salat-salat kita, baik yang sunat ataupun yang wajib. Hidayah yang kita minta adalah hidayah nak jadi golongan yang pertama. Nak jadi golongan yang siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang telah kau beri nikmat ke atas mereka. Bukan jalan golongan yang sesat, bukan juga jalan golongan yang kau murkai. Persoalan, siapakah golongan yang mendapat nikmat yang kita nak jadi itu, yang kita minta hidayah semoga Allah jadikan kita tergolong dalam kalangan mereka? Maka kita kata Allah tak detailkan dan Allah tidak spesifikkan. Tapi Allah bagi tahu jalan orang yang mendapat nikmat itu adalah jalan yang berbeza daripada golongan yang Allah murka dan golongan yang sesat. Maka apabila kita buka kepada kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Kathir atau tafsirul Quranil Azim, maka kita akan dapati perbahasan apabila ulama menyebut berkenaan al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai, yang Allah kata ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan golongan yang kau murkai itu, maka kita lihat Ibnu Katsir nukilkan kenyataan daripada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya yang dimaksudkan dengan al-maghdubi alaihim humul yahud, mereka adalah golongan Yahudi. Mereka adalah golongan Yahudi. Jadi kita pun katakan golongan yang dimurkai Allah adalah golongan Yahudi. Waladdallin, dan golongan yang sesat kata Ibnu Abbas adalah An-Nasara, kelompok Nasrani.
kelompok Nasrani. Jadi di sini kita dapat melihat bahawasanya golongan yang dimurkai adalah Yahudi dan Nasrani. Persoalan kita, hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya muliakan, kita ni memang lahir-lahir sahaja telah beragama Islam. Maknanya tanpa kita minta, tak nak jadi Yahudi, tak nak jadi Nasrani pun, memang kita hakikatnya bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Maka di sini satu persoalan yang menarik, bahawasanya adakah Yahudi ini dimurkai Allah hanya semata kerana dia Yahudi? Di sini persoalannya. Ataupun Yahudi ini dimurkai Tuhan kerana sikap dan sifat yang ada pada diri mereka. Begitu juga Nasrani, adakah mereka ini dianggap sesat hanya semata kerana mereka itu Nasrani? Maka di sini kita perlu teliti. Maka dijawab juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahawasanya Yahudi ini bukan semata dimurkai hanya kerana dia Yahudi, tidak, tetapi kerana sikap yang ada pada mereka, iaitu mereka ini ada ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu. Di sini Yahudi ada ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu, maka itu menyebabkan mereka dimurkai Allah. Jadi kalaulah berdasarkan ciri ini, iaitu ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu, adakah yang boleh melakukan perbuatan ini Yahudi sahajakah, ataupun kita umat Islam pun boleh terjebak melakukan kesalahan yang sama? Maka jawapannya kita pun boleh lakukan juga, iaitu ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Kita tengok celaan Allah terhadap golongan yang ada ilmu tapi tak beramal. Allah umpamakan dia seperti haiwan, seperti disebut dalam surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Taurat ni Nabi Allah Musa alaihi salam ajarkan dan jadikan sebagai sumber kepada masyarakat Yahudi adalah sama seperti himar. Kemudian dia tak amalkan intipati kandungan yang terdapat di dalamnya, yakni diturunkan kepada mereka itu kitab Taurat, tapi dia tidak beramal, mereka tidak beramal. Maka Allah kata kamatsalil himari yahmilu asfara, dia seperti seekor keldai yang memikul kitab-kitab di belakangnya. Dia panggil asfar, ataupun daripada kalimah kata mufrad as-sifir, as-sifru, iaitu permusafiran. Baik, jadi kalau kita ini minta doa hidayah supaya Allah bagi jalan yang lurus, maka pertama sekali kita tak nak jadi Yahudi, yang mana sifat Yahudi adalah dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Begitu juga bila kita doa waladhdallin, bukan golongan yang sesat, maka kita katakan bahawasanya golongan yang sesat adalah golongan yang mana disifatkan sebagai Nasrani, dan Nasrani itu adalah golongan yang ada sifat kontradik dengan Yahudi. Kalau Yahudi ada ilmu tak amal, maka golongan Nasrani adalah golongan yang beramal tanpa ilmu. Golongan Nasrani adalah golongan yang beramal tanpa ilmu. Ini dia. Jadi kita dah ada 3 golongan. Yang pertama golongan Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga, yang pertama golongan yang mendapat nikmat, yang kedua golongan Yahudi, yang ketiga golongan Nasrani. Itu dia. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan golongan yang mendapat nikmat ini. Ataupun saya minta maaf, kita ada 3 golongan. Pertama golongan yang mendapat nikmat, kedua golongan Yahudi, ketiga golongan Nasrani. Kita dah tahu ciri golongan Yahudi, dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Ciri golongan Nasrani pula, dia ini beramal tanpa ilmu. Jadi kita dah ada 2 ciri. Yang pertama, kelompok yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu.
Yang kedua, kelompok yang beramal tanpa ilmu. Jadi apakah ciri yang ada pada golongan yang mendapat nikmat daripada Allah? Jawapannya adalah golongan tersebut mereka berilmu dan mereka beramal dengan ilmu. Jadi apabila kita minta kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim dan juga sebutan Allahumma hdini fi man hadait, maka sebenarnya yang kita minta di situ adalah hidayah ilmu dan hidayah beramal dengan ilmu. Jadi apabila kita ingat, apabila kita ucap Allahumma hdini fi man hadait, timbulkan dalam jiwa kita ini perasaan bahawasanya yang kita minta adalah hidayah ilmu dan hidayah beramal dengan ilmu. Itulah dianya bacaan yang pertama. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepada aku hidayah, dan kita kata hidayah ini adalah hidayah ilmu dan hidayah amal dengan ilmu. Kerana dua sifat inilah yang Allah kurniakan kepada golongan yang telah Allah beri nikmatkan kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'ir rasul, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maknanya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka itu, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ini maksudnya apa? Menunjukkan empat golongan ni, empat golongan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin adalah golongan yang menghimpunkan antara ilmu dan juga amal saleh daripada ilmu yang dimiliki. Jadi itulah dianya perbahasan yang pertama, Allahumma hdini fi man hadait. Kemudian kita katakan doa berikutnya adalah wa'afini fi man afait. Yang terjemahannya, ya Allah, kau berikanlah kepada aku ini afiat, agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat afiat daripadamu. Wa'afini fi man afait. Ya Allah, beri aku afiat. Afiat ni adalah kebaikan ataupun kesembuhan ataupun kesejahteraan yang lebih tepat. Maka kita nak minta Allah ni beri afiat kepada kita. Sebab itu kalau orang tanya kita apa khabar, kita kata saya sihat, alhamdulillah, sihat wal afiat. Maka afiat tu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan baik. Maka bila kita minta, ya Allah beri afiat kepadaku agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat afiat daripadamu. Kesejahteraan di sini sebenarnya merujuk kepada sejahtera daripada penyakit. Dan penyakit kita ini, dalam kalangan kita umat Islam, penyakit kita ni ada dua. Yang pertama, suatu yang disifatkan sebagai penyakit jasad, iaitu penyakit zahir. Dan satu lagi pula penyakit yang disifatkan sebagai penyakit hati, iaitu penyakit batin. Antara penyakit zahir dengan penyakit batin, ataupun antara penyakit jasad dengan penyakit hati, maka sudah pasti yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Apa contoh penyakit jasad? Penyakit jasad ni seperti demam panas, seperti darah tinggi, seperti kencing manis, seperti ada sakit jantung, seperti ada orang kata kanser, seperti ada sekian-sekian penyakit yang lain. Sebagai contoh, penyakit COVID-19 juga adalah penyakit jasad, penyakit zahir. Tetapi satu lagi penyakit adalah penyakit batin ataupun penyakit hati, seperti riya, seperti ujub, seperti takabbur, seperti su'zan, sangka buruk, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia. Jadi ini adalah penyakit hati dan ini lebih berbahaya. Maka bila kita minta afiat daripada Allah, kita minta afiat daripada Allah ke atas dua penyakit ini, penyakit zahir dan juga penyakit batin. Sebagaimana kita berdoa semoga Allah beri kita sembuh daripada COVID atau sejahtera dan selamat daripada COVID, demikian kita minta Allah berikan kita sejahtera dan afiat daripada penyakit riya, penyakit takabbur, penyakit ujub, penyakit
orang kata su'zan, sangka buruk kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Dan saya katakan tadi yang lebih bahaya adalah yang kedua. Kerana apa? Kerana kalaulah seseorang itu dia ini didapati positif COVID, itu bukan suatu yang sepatutnya menyebabkan dia duka cita, tak. Maknanya dalam arti kata, kalaulah dia ini disahkan positif COVID, contoh, takkan dia nak berkata dan bertanya kepada doktor, kita kata, doktor, adakah saya ni tak boleh masuk syurga sebab saya ni positif COVID? Kita kata sudah pasti tidak, kerana ia tidak memberi kesan kepada syurga dan neraka seseorang. Macam tu juga kalau seseorang pesakit, disahkan menghidap darah tinggi, dia ada darah tinggi contoh. Jadi bila dia ada darah tinggi, adakah itu bermakna dia ini masuk neraka ataupun tidak ada harapan masuk syurga? Jawapannya tidak sama sekali. Orang yang menghidap penyakit-penyakit jasad tidak memberi kesan kepada syurga dan nerakanya. Tapi kalau orang yang menghidap penyakit hati, meskipun zahir jasadnya sihat, tetapi dalam hatinya ada takabbur, ada bongkak, ada sombong dalam beramal, maka orang ini bahaya, kerana ia memberi kesan kepada akhirat dia. Ia memberi kesan kepada syurga dan nerakanya. Seperti yang disebut oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, iaitu Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan kibir, perasaan takabbur ataupun sombong. Maka di sini kita dapat melihat bahawasanya penyakit hati ni dia memberi kesan kepada akhirat kita, dia memberi kesan kepada syurga neraka kita. Walaupun jasad kita ini sihat walafiat, tetapi apabila dalam hati ada takabbur, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan kibir, perasaan takabbur. Jadi wal'iyazubillah. Maka kerana itu kita minta afiat kepada Allah apabila kita kata wa'afini fi man afait, yakni afiat daripada dua kategori penyakit tadi, penyakit zahir dan juga penyakit batin. Selesai doa yang kedua. Kemudian kita kata doa yang ketiga adalah selepas Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, kita kata wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani fi man tawallait ini adalah doa permintaan wilayah. Apa maksud wilayah di sini? Wilayah adalah an-nusratu wal mahabbah, pertolongan dan kasih sayang. Terjemahan daripada doa ini adalah, ya Allah, kau berilah kepada aku ini wilayah agar aku termasuk dalam kalangan mereka yang mendapat wilayah daripadamu. Apa itu wilayah Allah? Jawapannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, an-nusratu wal mahabbah, pertolongan dan kasih sayang. Kita nak semoga Allah tolong kita, kita nak semoga Allah sayang kita. Dan apabila Allah menolong kita, tidak ada tangan yang dapat menghalang pertolongan Allah kepada kita. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kalaulah seluruh umat manusia ini berkumpul dan berhimpun untuk mereka memberi manfaat kepada kamu, mereka pasti tak dapat bagi manfaat kepada kamu kecuali berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Maknanya seluruh tangan ni dia nak bagi kepada kita, tapi Allah kata tidak, Allah halang, maka tidak ada satu tangan pun dapat menghulur. Maka kemudian Nabi SAW menyambung lagi, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau semua manusia berkumpul dan berhimpun nak bagi mudarat kepada kamu, mereka pasti tak dapat dan tak mampu beri mudarat
melainkan dengan kadar yang telah Allah takdirkan kepada kamu. Jadi kalaulah ada semua tangan tu nak memberi mudarat kepada kita, tetapi Allah larang dan Allah halang, maka semua mudarat itu tidak akan berlaku. Sebab itu kita minta wilayah pertolongan daripada Allah. Kerana sesiapa yang mendapat pertolongan daripada Allah, maka tidak ada lagi dah apa kerisauan dan kegusaran yang terdapat di dalam jantung hatinya. Dan kenapa kita minta nak dapatkan wilayah Allah? Kita kata begini, golongan yang mendapat wilayah Allah ini disifatkan juga sebagai para wali ataupun awliya Allah. Dan para wali ini bukanlah seperti yang masyarakat kita selalu sebut dan ulas dan kupas, bahawasanya kadang-kadang kalau ditanyakan kepada masyarakat siapakah wali Allah, maka dia akan cerita dengan ciri-ciri yang pelbagai. Dia kata wali Allah ini adalah mereka yang dapat terbang di langit. Wali Allah adalah mereka yang boleh berjalan di atas air. Wali Allah ni kalau dia lalu di stesen kereta api tu kena langgar ETS pun tidak mati. Ataupun wali Allah ni kalau dia masuk ke satu kedai yang mana dia ditipu oleh tuan kedai tersebut, dia keluar daripada kedai itu, maka dia kentut kemudian terbakar kedai itu. Maka ini semua adalah riwayat-riwayat sebahagian orang kita ini yang diambil daripada mastika, yang diambil daripada majalah-majalah tertentu. Maka ini bukan ciri-ciri wali yang Quran sifatkan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahawasanya idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bih, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah kamu tengok seorang lelaki yang boleh terbang di langit, boleh berjalan di atas air, kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bih, jangan kamu tertipu dengan lelaki tersebut. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sehingga kamu bentangkan urusannya ini di atas Quran dan sunnah. Sekiranya kata-katanya menepati Quran dan sunnah, maka kita terima sekalipun dia tak boleh terbang di langit. Namun kalaulah kata-katanya menyelisihi Quran dan sunnah, maka kita tak terima sekalipun dia boleh berjalan di atas air. Kerana kayu ukurnya bukan pada terbang dan berjalan di atas air, tetapi kayu ukur mi'yar hakiki dalam beragama ini adalah mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ciri wali Allah? Kita katakan ciri wali Allah seperti yang Allah sebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada musuh mereka dalam jiwa mereka, dan mereka tidak berduka cita atas setiap musibah yang menimpa mereka, dan mereka itu adalah golongan yang beriman dan golongan yang bertakwa kepada Tuhan. Itu dua ciri wali Allah. Pertama beriman, kedua takwa. Di sini yang penting. Maknanya sesiapa sahaja yang menghimpunkan dua ciri ini, maka dia adalah wali. Kalau dia mukmin, dia bertakwa kepada Allah. Maknanya keimanan itu diterjemahkan dengan bentuk pengamalan anggota badan dan juga ucapan lisan. Maka kalau dia bercakap, kita tahu ini cakap orang bertakwa. Kalau dia melakukan perbuatan, kita tahu ini perbuatan orang yang bertakwa. Maka di sini semua yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Jadi inilah yang kita minta. Kita minta Allah, wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, kau berikanlah kepada aku nusrah, pertolongan dan mahabbah, kasih sayang, agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat wilayah daripada Allah. Kemudian yang keempat, kita doa, wa barik li fima a'tait. Ya Allah, kau berikanlah aku ini keberkatan terhadap apa sahaja yang telah kau kurniakan kepada aku. Apa kurnia Allah? Allah kurniakan kepada kita contoh kesihatan. Maka kita nak kesihatan yang berkat. Kita nak dalam keadaan kita tidak sakit ni, kita isi kesihatan tersebut dengan aktiviti bermanfaat, dengan kebaikan yang banyak. Kerana maksud berkat adalah al-khairul kathir. Maksud berkat adalah kebaikan yang banyak. Begitu juga kalaulah Allah rezekikan kepada kita ini umur,
maka kita nak isi umur tersebut dengan kebaikan yang banyak. Walaupun umur kita itu dari sudut angkanya mungkin singkat, tetapi kita nak isi dengan kebaikan yang banyak. Kemudian kita ada harta, Allah berikan kita harta, maka kita kalau boleh nak harta tu berkat, harta yang disalurkan kepada ataupun daripada harta tu kita mendapat kebaikan yang banyak daripada harta tersebut. Al-khairul kathir, itu berkat. Sebab itu Nabi SAW mendoakan kepada umat baginda, iaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, kau berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Jadi kalau kita nak dapat doa Nabi, doa berkat yang didoakan oleh Nabi ni, waktu pagi inilah orang ulama-ulama kata waktu terbaik nak menuntut ilmu, waktu terbaik nak mencari rezeki, waktu terbaik nak melakukan sesuatu perbuatan, kerana waktu ini waktu yang berkat. Terdapat di dalam waktu pagi seumpama ini, seperti ini, selepas salat subuh, terdapat kebaikan yang banyak. Al-khairul kathir. Allahumma barik li wa barik li fima a'tait, ya Allah, kau berkatlah, berilah kebaikan yang banyak terhadap semua yang telah kau kurniakan kepadaku. Kalau Allah kurniakan makan dan minum kepada kita, kita nak berkat daripada makan dan minum. Allah kurniakan kita umur, maka kita nak berkat umur kita. Allah kurniakan kita ilmu, kita nak ilmu yang berkat. Allah kurniakan kita sihat, kita nak sihat yang berkat. Allah kurniakan kita harta benda, jawatan, pangkat dan seumpamanya, semuanya kita nak berkat terhadap apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang menariknya, hadirin dan hadirat, nak mendapat berkat ini juga pun kita hendaklah mendahulukan dengan menjadikan diri kita ini orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maksudnya, kalaulah penduduk sesebuah kawasan itu mereka beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan kepada mereka itu keberkatan-keberkatan daripada langit dan juga bumi. Dalam satu qiraat yang lain, Allah katakan lafattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Siapa yang beriman, atau kalau sekiranya penduduk sesebuah kawasan itu beriman dan bertakwa, nescaya pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkatan di langit dan juga di bumi buat diri mereka itu. Saya nak kongsikan satu faedah yang saya dapat daripada guru saya, Al-Syeikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman hafizahullahu ta'ala. Beliau kata, cuba kita teliti pada perkataan la fatahna, nescaya kami akan buka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Apabila disebut buka, kita dapat faham dua benda. Bila disebut kami akan buka, kita faham dua benda. Pertama, benda tu wujud di sekeliling kita. Benda tu dapat dilihat, sebab tu kita tahu dia tertutup. Maka itu ada perkataan buka. Maka yang pertama, benda tu ada di sekeliling kita. Yang kedua, benda tu dalam keadaan tertutup. Benda tu dalam keadaan tertutup. Jadi sama juga apabila Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka ke atas mereka itu pintu-pintu keberkatan daripada langit-langit dan juga bumi. Maka apa maksudnya? Maknanya berkat di langit dan di bumi itu telah pun ada di hadapan mata kita, di sekeliling kita, tetapi ia dalam keadaan tertutup. Ia tertutup dengan syirik, ia tertutup dengan khurafat, ia tertutup dengan maksiat, ia tertutup dengan bid'ah. Maka di sini kita katakan bahawasanya berkat di langit dan bumi telah ada. Tetapi cara kita nak buka berkat tersebut, yang kita kata wabarik li fima a'tait, itu dia berhajat kepada cara juga. Selain daripada doa, kita kena ada usaha. Usaha nak dapatkan berkat tersebut adalah dengan cara kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka kita layak mendapat keberkatan. Itulah doa yang keempat, wabarik li fima a'tait,
Dan yang doa yang kelima, waqini syarra ma qadait, dan peliharalah aku daripada keburukan apa yang telah kau qadakan. Ini kita kena teliti. Bila kita doa, ya Allah peliharalah aku daripada keburukan apa yang telah Allah qadakan, padahal ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasyarru la yunsabu ilaik, keburukan sama sekali tidak disandarkan, dinisbahkan kepada Allah. Tetapi kenapa Nabi ajar cucu dia dengan doa ini? Waqini syarra ma qadait, ya Allah kau berikanlah perlindungan kepadaku daripada buruk apa yang telah kau qadakan. Di sini kita kena teliti. Hakikatnya pada doa ini tidak ada pun sandaran buruk kepada Allah. Kerana kita tak berdoa dengan doa waqini syarra qada'ak. Kita tak kata macam tu. Waqini syarra qada'ak, kita tak kata begitu. Iaitu kau lindungilah aku daripada keburukan qada'mu. Yang ni salah. Dan itu kita tak baca pun. Yang ini betul nisbah keburukan kepada Allah. Tetapi kita nampak, kita teliti, pada kita ada adab pada sebutan doa kita. Yang Nabi ajar adab ini, waqini syarra ma qadait, kau peliharalah aku ini daripada keburukan apa yang telah kau qadakan. Qada Allah, ketetapan Allah, semuanya baik. Ini hakikat asasnya. Qada Allah semua baik. Cuma cara qada tersebut sampai kepada kita, ada kala menerusi kebaikan, ada kala menerusi benda yang tidak baik. Sebagai contoh kita katakan, qada Allah ni baik, tapi antara qada Allah, Allah berikan kemarau panjang, Allah berikan kepanasan yang melampau, ataupun Allah turunkan hujan yang begitu lebat, Allah berikan banjir besar. Ini yang kita kata, kita minta lindung ni. Itu qada Allah yang baik. Tapi cara ia sampai kepada kita itu melibatkan keburukan. Bukannya buruk qada Allah tu, tetapi ia sampai kepada kita melalui versi apa, melalui jenis apa. Kita tak kata waqini syarra qada'ak, tapi kita kata waqini syarra ma qadait. Itu doa kita. Tetapi hakikatnya cuba kita lihat, walaupun qada itu nampak pada pandangan kita kemarau panjang, banjir besar, hujan bersangatan, lebat tidak henti-henti, nampak pada pandangan kita buruk, tetapi hakikatnya ia natijahnya baik juga. Jadi tidak ada qada yang tidak baik. Sebab itu kita lihat dalam surah Ar-Rum, apa Allah kata? Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerosakan di langit dan di laut dan juga di darat disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nampak? Liyuziqahum ba'dalladhi amilu, untuk Allah bagi rasa kepada mereka sebahagian perbuatan yang telah mereka lakukan. Tapi tengok di penghujungnya Allah kata apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Jadi semua qada Allah ni baik. Walaupun dia berupa bentuk keburukan, tapi dia nak ajak akhirnya kita kembali kepada Allah. Tapi kenapa kita minta perlindungan? Sebab kita takut musibah tu kadang-kadang setiap orang kadar tahanan dia itu terhadap musibah yang menimpa dia boleh jadi berbeza. Ada orang dia bersabar, ada orang dia kufur terhadap ujian. Jadi sebab itu kita minta jauh. Kita kata waqini syarra ma qadait. Inilah 5 doa. 5 doa yang terawal. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Kemudian selepas itu maka kita pun baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang di sini ini bukan doa dah. Ini adalah statement, ini kenyataan, ini bukan doa permintaan. Sebab itu masa Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah ta'ala datang ke Malaysia, dia tegur perkara ini. Dia kata, aku perhati orang di Malaysia ini, dia kata, apabila dia baca fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu pun diaminkan juga. Macam kita Allahumma hdini fi man hadait, makmum yang mendengar amin.
wa'afini fi man afait, kita di belakang amin, wa tawallani fi man tawallait, amin, wa barik li fi ma atait, amin, wa qini syarra ma qadait, amin, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun kita aminkan juga. Sedangkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu bukan satu permintaan atau bukan satu doa talab, bukan satu doa permintaan. Sebaliknya ia merupakan satu kenyataan, satu statement yang mana terjemahannya sesungguhnya kamulah yang memberikan qada, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan tidak berlaku qada terhadap dirimu. Ini kan kenyataan. Maknanya contohlah saya bagi satu kenyataan. Sesungguhnya kamulah yang menjatuhkan qada dan tidak dijatuhkan qada kepadamu. Tiba-tiba kita amin, ya Allah mustajabkan. Apa yang mustajabkan apanya? Itu kenyataan, itu bukan doa minta apa pun. Tapi kalau Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, tawallani fi man tawallait, barik li fi ma aqtait, wa qini syarra ma qadait, ini semua doa talab, doa permintaan, maka disunatkan untuk kita membaca amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allah ni qadi, Allah qadi, Allah yang menetapkan, Allah yang semua qada ni daripada Allah Taala. Ini Allah tetapkan. Wa la yuqda alaik, Allah ni tak dihukum, tak jatuh hukum. Sebab tu kita tak boleh pertikaikan segala takdir Allah Ta'ala. Kita tak boleh pertikaikan. Kenapa begini, kenapa tidak begini, kenapa Allah buat itu, kenapa Allah tidak buat ini. Kita tidak boleh pertikai. Kerana Allah ni la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan terhadap apa yang dia buat. Kita tak tanya Allah terhadap apa yang Allah buat. Tetapi yang ditanyakan terhadap apa yang dibuat adalah kita. Kita ni akan ditanyakan terhadap apa yang kita buat pada hari akhirat kelak. Baik. Kemudian kita nak tengok kenapa kita nak jawab balik persoalan yang kita baca dalam doa yang ketiga tadi, iaitu wa tawallani fi man tawallait. Kenapa kita nak jadikan diri kita tergolong dalam kalangan mereka yang dapat wilayah Allah? Maka Allah jawab, Rasulullah jawab di sini, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina mereka yang mendapat wilayah penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah serta mendapat pertolongan dan kasih sayang daripada Allah. Tidak akan hina sama sekali. Ini yang saya kata tadi, bahawasanya sekiranya Allah bantu kita, maka itu adalah kelegaan dan menyelesaikan segala kegusaran dan kerisauan dalam dada-dada kita ini. Ini menunjukkan bahawasanya kalau Allah tolong kita itu, tak ada apa lagi dah yang dapat memudaratkan kita dan merisaukan kita. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dan mereka yang menjadi musuh Allah, lawan kepada awliya Allah adalah a'da Allah, musuh-musuh Allah yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Tuhan. Maka kita katakan mereka itu adalah golongan yang disifatkan dalam hadis ini tidak akan mulia atau tidak akan rasa izzah. Wala ya'izzu man adait. Kemudian sampailah kita kepada perbahasan yang penghujungnya. Kata Al-Hasan bin Ali, Rasulullah mengajarkan tabarakta rabbi wa ta'alait ataupun tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha berkat kamu ya Allah wahai Tuhan kami, dan maha tinggi kamu ya Allah wahai Tuhan kami. Jadi ini yang kita kata maha berkat. Allah ni memberikan berkat. Allah memberikan kebaikan yang begitu banyak. Dan berkat ini boleh jadi pada individu, boleh jadi pada tempat, dan boleh jadi juga pada masa. Kalau contoh individu yang berkat adalah seperti kata-kata Nabi Isa alaihi salam. Dia kata wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku ni mubarak, berkat di mana sahaja aku pergi. Maknanya Nabi Isa alaihi salam, apabila baginda pergi ke satu tempat, maka tempat tu akan diisi dengan kebaikan yang banyak. Begitu juga dia berada di tempat sekian dan sekian, maka dia mengisinya dengan kebaikan yang begitu banyak. Begitu juga kita, itu individu yang berkat. Begitu juga kita katakan ada tempat yang berkat, seperti yang Quran sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkati kawasan sekitarnya. Jadi kawasan Masjidil Aqsa dan sekitar itu adalah kawasan yang berkat, yang terdapat padanya kebaikan yang begitu banyak. Kemudian ada juga masa yang berkat. Masa yang berkat ni mudah fahamlah, iaitu masa yang terisi dengan kebaikan yang begitu banyak. Dan saya boleh katalah antara individu yang diketahui memiliki masa-masa yang amat berkat di sisi Tuhan adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini seperti yang beliau sendiri ceritakan, bahawasanya dalam sehari beliau menghadiri 12 majlis pengajian ilmu dalam sehari. 12 majlis pengajian ilmu dalam sehari. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, wa barakallahu ta'ala fi awqati, dan Allah Ta'ala telah memberi berkat terhadap masa-masa aku ini. Maknanya dalam sehari 12 kali pengajian ilmu. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan satu hari Imam Nawawi adalah 2 hari orang biasa selain daripada Imam Nawawi. Maknanya kalau orang tertentu ambil masa 2 hari nak buat sesuatu benda, Imam Nawawi dapat selesaikan benda tu dalam masa sehari sahaja. Maknanya umur Imam Nawawi ni pendek. 631 Hijrah, 676 Hijrah wafat. Maknanya 676 tolak 631 bersamaan 45 tahun sahaja. Jadi kalaulah kita pegang kepada kaedah tadi, Nawawi ini, Al-Imam Nawawi, satu hari dia, 2 hari orang lain. Maka kalau 45 tahun hidup dia, maka ibarat seperti orang lain hidup sampai 90 tahun baru selesai. Tetapi Imam Nawawi telah menyelesaikannya pada 45 tahun sahaja. Jadi ini orang kata masa yang berkat. Jadi Allah Maha berkat dan Allah Maha tinggi wa ta'ala. Dan sifat tinggi ini adalah sifat Allah Al-Ali, yang Maha tinggi. Jadi ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, lebih daripada berpuluh-puluh tempat yang menceritakan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita telah berada pada penghujung majlis kita pada pagi ini. Saya juga mengambil ruangan dan kesempatan ini untuk mengadakan sedikit pemakluman bahawasanya pihak masjid kita ada buat satu program, iaitu food bank ataupun bank makanan di bawah kelolaan Masjid Abdullah Ibn Zubair ini. Jadi kita bagi yang menonton semua, kita amat alu-alukan sebarang sumbangan keuangan kepada masjid dengan saluran kita kepada akaun bank yang telah dikongsikan dalam iklan kita ataupun siaran kita di Facebook pada pagi ini. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita. Jazakumullahu khairan katsira kepada jawatan kuasa penganjur, kepada semua hadirin dan hadirat yang sedang menonton, kepada semua yang kongsikan Facebook kita ini, line kita ini. Maka kita katakan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi semoga Allah memberkati hidup kita dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua ini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.